tidak ada masalah kalau kita terhadkan betul undang-undang ini, pindaan ini, untuk mengatasi tindakan teroris. Di sini saya lihat bahasanya yang digunakan ialah ini semua dalam bahasa Inggeris. Yang digunakan ialah to further the activities of a terrorist groups. To further the activities of the terrorist group itu bermaksud apa-apa saja yang kita membantu untuk memajukan atau mempromosikan kumpulan teroris ini, yang ditafsir kumpulan yang dianggap sebagai teroris ini adalah satu tindakan jenayah. Saya tidak ada masalah kalau kita yang di belakang itu adalah ayat-ayat seperti or to commit a terrorist act. Sepatutnya saya rasa lebih sesuai kita hadkan commit a terrorist act. Seperti yang saya bahas sebelum ini, ialah terrorist group ini tafsiran dia berubah-ubah. Hari ini kita anggap mereka teroris seperti Al-Qaeda. Hari lain mungkin mereka telah menyertai satu perdamaian dan mereka bincang. So kita hukumkan seseorang itu hanya kerana kita mempromosikan ideologi sesuatu kumpulan itu, dan dengan hukuman yang begitu keras, itu adalah satu masalah yang besar. Saya tidak mau tegaskan hanya dari aspek hak asasi manusia, tetapi dia juga akan menjadikan posisi mereka lebih keras lagi dan tidak berkesan untuk mengatasinya. Saya juga nak bawa dalam isu item barang-barang, sebarang item termasuk publication, visual recording, flags, banner, emblems, insignia dan lain-lainnya. Ini juga bermaksud sesiapa yang pakai baju Osama bin Laden, t-shirt dia yang mengandungi dia, atau simbol yang berkaitan dengan yang dianggap sebagai JI. Ramai di kalangan peniaga, bahkan di antara remaja, mereka tidak tahu signifikan pakaian ini. Mereka boleh juga didakwa dan dikenakan dengan tindakan yang begitu keras sekali. Jadi saya anggap tidak wajar kalau kita menggandungkan terlalu luas kepada menggandungi segala-gala aktiviti yang ditafsirkan kumpulan teroris ini. Saya harap kalau undang-undang ini lebih adil, lebih tepat dan lebih berkesan. Cuma kita hadkan tindakan teroris itu. Itulah sebab saya sebut tadi, tidak salah katalah satu kumpulan yang mengatakan mereka nak menentang serangan atau penjajahan pihak Amerika Syarikat, dan mereka nak keluarkan Amerika Syarikat daripada Iraq, dan di kalangan mereka ada yang menganggap yang paling tegas dalam perkara ini adalah kumpulan ISIS. Tidak salah kalau dia bukan saya kata tidak salah, tidak harus dikriminaliskan kalau mereka klik like kepada website IS ini. Tetapi adalah salah kalau mereka membantu atau menyertai satu aktiviti yang membantu IS meletupkan satu eksplosif di sebuah kindergarten umpamanya. Itu yang harus kita cegahkan. Janganlah kita sampai kita menghukum sesiapa saja yang pakai baju dia, yang forwardkan mesej-mesej ini. Ini sangat membahaya sekali kalau kita meluaskan penjenayahan terhadap apa yang ditafsir sebagai further the activities of a terrorist group. Sungai Petani. Ya, sila Sungai Petani. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin bertanya Batu. Sekali lagi isunya ialah isu penghukuman yang agak keras di sini. Saya nak tanya Batu. Katalah rakyat kita pergi ke luar negara untuk menyokong satu-satu kumpulan dinamakan teroris.
kemudian dia ditangkap dan dihukum. Nah, tiba-tiba dalam 3 bulan 4 bulan lepas itu, teroris yang dikenal pasti sebagai teroris ini berdamai dan tidak lagi dipanggil teroris. Dan tiba-tiba mereka juga govern the country, mereka juga pemerintah. So what will happen? Orang yang kita namakan teroris ini bantu mereka, tapi akhirnya orang yang namakan dia teroris itu tidak jadi teroris, tapi rakyat kita yang kena 30 tahun ni dipenjara. Apa pandangan Batu tentang ini? Pandangan saya adalah amat bermasalah kalau kita nak labelkan sesuatu kumpulan itu sebagai teroris, kerana teroris ini ada kala itu ditafsirkan mengikut kepentingan politik. Saya bawa isu saya sebut tadi dalam isu Al-Qaeda sebelum perang di Yaman berlaku, mereka dianggap sebagai teroris. Sekarang tiba-tiba bagi negara Saudi, Al-Qaeda ini okey kerana mereka lawan dengan Houthi yang dianggap sebagai bertentangan dengan kepentingan Saudi. Jadi bagi saya, seseorang itu associate dengan kumpulan-kumpulan ini kalau tidak melakukan tindakan teroris, itu tidak harus dihukum begitu berat. Kita harus bezakan memberi sokongan kepada ideologi dan kepentingan sesuatu kumpulan itu tidak harus dijenayahkan, should not be criminalized. Tetapi bila menyokong tindakan siapapun, kalau kumpulan itu bukan teroris pun tetapi melakukan tindakan keganasan, itu harus dihukum sekeras-kerasnya. So itu maksudnya, katalah Fatah di Palestin ini bukan disenaraikan sebagai teroris, atau Hamas tidak, tetapi dalam satu tindakan kumpulan sepihan dia atau kerana pemikiran strateginya, mereka mengambil tindakan untuk menyerang sebuah sekolah, dan itulah harus dihukum. Yang kita hukum adalah serangan terhadap orang yang tidak berdosa itu sebagai tindakan teroris act ini yang harus dihukum, bukan secara terlalu longgar untuk mengatakan further the activities of a terrorist group. Ya, Kuala Kerai. Terima kasih Tuan Abdul. Terima kasih Batu. Saya ingin mendapat penjelasan setelah mendengar hujah yang berhormat tadi. Mungkin ada pula yang menyangka seolah-olah Batu ini menyokong tindakan-tindakan yang menganjur ke arah terorisme. Contohnya kalau kita mengambil tindakan terhadap orang-orang yang memakai baju T yang ada gambar-gambar pemimpin-pemimpin yang dulunya atau mungkin sekarang dicop sebagai teroris, mungkin itu juga mempromosi kumpulan-kumpulan tersebut. Kerana kita khawatir, macam kita membuat satu conclusion, kalau orang tu pakai t-shirt lambang dacing lah contohnya, terus kita kata dia menyokong dacing. Kerana saya tengok di tempat construction ramai juga orang-orang Bangladesh, itulah pakaiannya, kerana mungkin mereka dapat baju ni dengan percuma, mereka bukan menyokong, tahu pun tahu tak apa. Jadi begitu juga kadang-kadang kita tengok anak-anak kita memakai baju-baju yang ada insignia yang swastika contohnya, ataupun graffiti, ataupun mungkin di belakang t-shirtnya ada URL, satu kumpulan yang pada mereka tak ada signifikannya, tetapi kalau orang menengok ini URL ini macam address website kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi kalau kita memborong semua ini sebagai usaha-usaha untuk mempromosi keganasan, mempromosi kumpulan-kumpulan tersebut, mungkin ini agak keterlaluan. Saya yakin Menteri akan menjawab, kita akan lebih
listening, ya, dengan izin dalam membuat tangkapan ataupun pertuduhan. Tetapi meletakkannya di dalam satu bil seperti begini menambahkan kerisauan bahawa kita tidak berhati-hati dalam mengkategorikan kumpulan-kumpulannya. Apa pandangan Batu? Saya ingat kita dalam menangani terorisme ini, jangan sampai kita keterlaluan dan ambil tindakan yang begitu keras sekali terhadap semua perkara. Dan itulah sebab sebelum kita adakan undang-undang ini, kita lihat di merata tempat, termasuk negara-negara barat yang mengharamkan seperti aktiviti nazi. Tapi di merata tempat, termasuk di Malaysia, kita lihat ada orang berpakaian tentera Jepun zaman zaman Perang Dunia Kedua, dengan matahari yang Jepun mensimbolkan kekerasan yang dilakukan oleh tentera Jepun semasa World War II, Perang Dunia Kedua. Kita juga lihat banyak anak-anak muda tidak faham, atau mereka faham, mereka pakai swastika seperti yang disebut oleh Kuala Kerai tadi. Dan kita boleh melalui pendidikan di sekolah atau dengan cara lain untuk mendidik supaya mereka memahami simbol-simbol ini ada unsur-unsur negatif dia. Tetapi jangan sampai kita ambil tindakan undang-undang menghukum mereka. Itulah sebab saya sangat khawatir dengan Seksyen 4 ini yang mengatakan whoever has possession, custody or control of, or provide, display, distribute or sell any item associated with any terrorist group, or dia bukan and, the commission of a terrorist act. Saya tidak ada masalah bila kita sebut the commission of a terrorist act, itu tepat. Tetapi with any terrorist group, ini masalah. Katalah saya mempunyai satu CD yang mengandungi teks ucapan Osama bin Laden. Mungkin saya tidak setuju. Saya boleh berkongsi dengan orang lain, kata inilah apa yang dicakap ini tak betul, bertentangan dengan prinsip agama, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tapi undang-undang ini membolehkan saya, kalau saya edah atau saya simpan atau saya tunjuk kepada orang lain, itu menjadi salah. Katalah saya adalah satu kumpulan yang beragama, kita nak tunjukkan apakah apa yang mereka disebut oleh kumpulan ini tidak betul. Saya boleh tunjukkan dalam video. Dan ini juga boleh disalah tafsir kerana kita further the activity of a terrorist group. Saya anggap oleh kerana pindaan ini menjadikan kanun keseksaan ini terlalu longgar, yang membolehkan penguat kuasa dengan secara agak liberal, agak bebas untuk mendakwa dan menangkap sesiapa saja. So itulah sebab saya tidak setuju langsung dengan pindaan ini. Tetapi tidak bermaksud saya tidak setuju untuk sekat tindakan terrorist act. Saya tegaskan sebagai penggunaan saya adalah kita hanya ingin Ketua Bangun. Okey. Sila. Terima kasih Muhammad Batu. Saya fikir apa yang dibangkitkan oleh Muhammad Batu tu ada relevan ya, iaitu kekhawatiran ya, takut semata-mata memiliki bahan tertentu tapi tanpa ada penglibatan dengan aktiviti yang bersifat terorisme. Barangkali itu yang cuba di-highlight oleh Muhammad. Saya fikir sesuatu yang saya nampak ada relevan. Tetapi juga adakah Muhammad bersetuju kalau saya katakan, kalau kita lihat kepada roh ataupun spirit akta yang kita pindah ini dan juga akta induk yang kita pindah semalam, prinsipnya tidak menekankan sangat pada menghukum. Sebab dia pertama, prinsip utamanya adalah preventif,
keduanya kalau kita tengok step-step yang ada di situ, daripada tahan, investigate, rehabilitate, release rather than menghukum. Jadi spirit kepada undang-undang ini saya rasa lebih penting, walaupun kekhawatiran yang berhormat itu ada meritnya. Saya amat setuju kalau itu adalah rohnya atau semangatnya. Tapi saya tidak nampak dalam undang-undang ini yang kita pindah ini berciri-ciri begitu. Saya nampak ini menekankan, itulah sebab saya kata taktik yang kita gunakan untuk melawan teroris ini sedikit outdated, sebab kita masih fikir tentang tahanan, rampas pasport, rampas hartanya, dan saya harap undang-undang ini diketatkan atau dijadikan lebih tepat, kerana kita tidak mahu sasaran itu adalah sebarang kumpulan. Collective punishment itu tidak betul. Apa yang kita harus sesahkan ialah tindakan teroris itu, tindakan terorisme itu, serangan terhadap sekolah, serangan dibuatkan letupan di tempat awam yang boleh membunuh orang yang tidak berdosa. Tetapi kerana kekerasan yang dilakukan oleh sebahagian sebahagian kumpulan yang mungkin ditafsir oleh atau dianggap oleh orang yang pegang kuasa itu teroris, tetapi visi dia atau missionnya tertarik kerana mereka menegakkan keadilan untuk satu kumpulan yang tertindas. Itulah sebab saya sebut tadi kenapa IS ini sangat menarik sokongan daripada sekumpulan orang-orang tertentu, terutamanya orang muda, kerana IS ini juga berbicara tentang bagaimana kita harus menyingkir penjajah Amerika Syarikat daripada tanah Iraq dan Syria. Mereka bertentangan, memerangi satu rejim yang korup, yang tidak kompeten, yang ditanam atau didukung oleh satu kuasa barat. Dan juga mereka menentang satu keluarga yang sudah begitu lama duduki kuasa, dan untuk mempertahankan kuasanya mereka sanggup bunuh beramai-ramai. Dan ini yang benda yang menjadi tertarik kepada mereka. Kita tidak harus menghalang mereka untuk berfikiran begitu, tetapi kita harus mendidik dan memastikan mereka faham cara yang melakukan cita-cita itu haruslah mengikut hak asasi manusia, mengikut prinsip demokrasi, dan tidak harus bertentangan dengan prinsip-prinsip keprimanusiaan. Itu bezanya kita dengan IS. Bukan kita tidak mendukung ultimate objektif yang dikatakan oleh IS ini. Saya nak sokong IS, tetapi ada sebahagian daripada apa yang diadvokasikan oleh IS itu menarik kerana dia ada kebenarannya, dan kita harus tunjukkan kita berbeza dengan IS ini adalah kerana kita hormati rules of law, kita hormati keadilan, kita tidak melanggar hak asasi manusia. Ada dua yang bangun Terima kasih Muhammad. Saya memahami Nanti saya dapat memahami line of argument yang berhormat. Macam saya katakan tadi, memang ada meritnya. Apakah berhormat setuju kalau saya katakan penglibatan seseorang itu dalam kegiatan terorisme ini, dia tidak berlaku secara mendadak. Biasanya dia memakan satu proses masa yang panjang, dan keterlibatan mereka melalui proses indoctrination dan sebagainya. Dan biasanya mengasosiasikan diri mereka dengan lambang, dengan gerakan yang pada awalnya memang belum dan tak semestinya berakhir dengan tindakan bersifat terorisme. Maka in the spirit of preventive measures tadi, maka undang-undang bagi membolehkan mereka menjauhkan diri daripada menghampiri ataupun mula terlibat walaupun di peringkat awalan, kerana ianya preventif, ia adalah satu provision ataupun satu mekanisme yang mendukung roh dan semangat
akta-akta yang sedang kita pindah ini. Ya, boleh Batu Gajah. Ya, sila. Saya jawab sedikit dulu sebelum Batu Gajah. Saya akan setuju dengan Ketua. Kalau kita berhenti pada tahap item-item ini, membenarkan polis untuk rampas dan komposit, tidak perlulah hantar mereka ke penjara. Kalau ada penjajah yang jual, katalah Osama bin Laden gambar, kita anggap ini akan mempromosikan satu fahaman yang ganas. Sudah cukuplah kalau polis datang, dia boleh seize all the thing, rampas. Itulah yang dilakukan di Germany. Yang mengatakan siapa yang pakai swastika boleh berlampat, tapi tak sampai hantar mereka ke dalam hukuman penjara. Ini akan menggeraskan sesiapa yang percaya Hitler ini adalah hero kepada Germany. Kita henti pada itu. Kita boleh hentikan benda-benda display item macam publication, videotape, lambang dan ini. Kita membuat kuasa supaya polis berhak untuk rampas bila sesuatu. Saya agak itu sudah mencukupi tanpa mengambil satu tindakan yang terlalu keras. Saya Batu Gajah sebelum insya-Allah. Ya, Batu Guru Batu, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya agak tertarik juga dengan hujah yang dibuat oleh Batu berkaitan dengan perkara 4 ni. Beliau menyatakan bahawa bahayanya memiliki benda-benda tertentu, umpamanya VCD ataupun DVD. Niatnya bukan untuk propaganda, bukannya untuk menyebarkan, tetapi untuk beliau lihat ataupun beliau membantah tentang perkara itu, dan dilagunakan CD ataupun DVD itu untuk beritahu kepada orang lain ini adalah perkara-perkara yang salah yang terkandung dalam CD itu. Jadi ini menunjukkan bahawa ada kelonggaran dalam undang-undang tersebut. Saya juga minta Batu untuk melihat kepada session pindaan pada session 130J bahagian 3, bahagian 3 K, using social media or any other means to 1. Advocate for or to promote a terrorist group, support for a terrorist group, or the commission of a terrorist group act. Yang saya nak tanya dengan Batu, apabila kita sebut support for a terrorist group, bagaimana kita nak mentafsir support ni dalam social media? Katakan ada seseorang kalau dia share sesuatu dalam social media, adakah itu juga akan dianggap sebagai dia menyokong? Ataupun kalau dia like dalam social media, dalam Facebook dan sebagainya, dia like, adakah itu juga akan ditakrifkan sebagai menyokong terrorist group itu? Dan yang kedua bahagian kedua itu, further or facilitate the activities of a terrorist group. Ini pun susah untuk kita takrifkan, memberi takrifan yang betul. Sebab katakan saya memiliki sebuah rumah dan saya telah menyewakan rumah itu kepada seseorang dan saya tidak tahu dia itu adalah seorang teroris, dan adakah itu boleh dianggap sebagai saya telah facilitate dia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti teroris ini? Minta penjelasan daripada Batu berkaitan dengan hal ini. Ya, soalan. Ya, baik, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Batu. Inilah yang kita risau apabila definasi-definasi yang seperti ini diguna pakai, yang criminalize ataupun menjadikan perkara ini sebagai satu kegiatan ataupun kesalahan jenayah yang boleh dikaitkan pula dengan kegiatan keganasan. Dan apabila mereka yang seperti ini ditahan oleh kerana menjual baju t-shirt yang ada gambar Osama bin Laden, ataupun ada menerima ataupun menyimpan material tulisan-tulisan di dalam laptop mereka yang ditulis oleh kumpulan-kumpulan yang menyokong IS, yang menentang Amerika Syarikat dan sebagainya. Lalu semua ini kita nak takrifkan sebagai keterlibatan dengan kegiatan pengganas, dan selepas itu mereka ini pula dibawa ke ditahan di bawah pota
tidak memberikan ruang kepada mereka untuk membela diri, ya. Kita boleh lihat bagaimana ketidakadilan dan kezaliman itu akan berlaku, kerana orang-orang yang sebenarnya hanya melakukan tindakan-tindakan secara innocent, ya, menyimpan gambar-gambar yang tertentu dan sebagainya, dengan mudah boleh disabitkan dengan kesalahan keganasan, dan selepas itu terus didakwa ataupun terus disimpan selama 60 hari dan seterusnya 2 tahun dan sebagainya. Dan inilah yang kita bahas pada malam ataupun pagi tadi, awal pagi tadi, dan bila kita baca pentakrifan yang terkandung di dalam ini, ianya hanya menambahkan kekhawatiran kita, ya. Lalu saya cukup bersetujulah dengan Yang Berhormat Batu bahawa takrif keterlibatan itu perlu lebih khusus, ya. Bukan sekadar dengan adanya bahan tulisan dan sebagainya, ataupun pergi ke tempat-tempat yang mungkin tidak diketahuinya merupakan tempat-tempat latihan pengganas dan sebagainya, tetapi lebih khusus supaya ianya tidak akan menyebabkan ramai yang innocent bystander yang dikenakan tindakan undang-undang. Bagaimana pandangan Batu? Saya amat setuju. Ya, saya terima kasih kepada Batu Gajah untuk sebut social media ini. Saya nak gulung dengan social media ini. Saya kembali kepada apa yang semangat yang disebut oleh Ketua ini, ialah undang-undang ini tidak harus digunakan sebagai alat untuk menghukum, tetapi ini adalah untuk membolehkan kita hidup dalam satu suasana yang selamat, yang aman, yang bebas daripada ancaman. Jadi saya anggap masalah ialah dia akan mengkeraskan lagi tindakan-tindakan orang-orang muda ini untuk menyokong kumpulan teroris ini. Saya dalam sosial media zaman sekarang, orang tidak akan terima dengan authority menyatakan kumpulan ini teroris. Oleh itu semua orang sokong. Tidak. Dalam sosial media orang akan menilaikan setiap hujah, baik pun kita panggil dia teroris atau tidak teroris, mereka akan menilaikan dan mereka akan tertarik oleh hujah-hujah yang ada logiknya, ada appealnya. Jadi saya nak ambil satu contoh dalam sosial media. Katalah Osama bin Laden menyatakan kita menyeru kepada semua orang-orang Islam di Timur Tengah untuk menghalau supaya Amerika keluar dari bumi Iraq. Osama bin Laden adalah seorang teroris, jelas. Dalam PBB menyatakan kumpulan Al-Qaeda adalah teroris kerana ada rekod teroris. Kalau seseorang itu like Facebook yang menyatakan itu atau forward kepada orang lain kerana mereka anggap itu satu seruan yang tepat, janganlah kita hukum mereka. Kalau kita hukum, kita sebenarnya membantu untuk memperkembangkan kumpulan sokongan Al-Qaeda. Kita harus, nanti saya habiskan, kita harus menghukum dan kita harus menggunakan hujah. Kalau Osama bin Laden kata halal untuk bunuh sesiapa yang berkerayatan Amerika Syarikat, kalau mereka forwardkan hujah-hujah ini, itu bermaksud mereka commission a terrorist act. Inilah kerana Osama bin Laden telah menyuruh kepada orang untuk berperang kepada orang yang tidak berdosa. Ini adalah terrorist act. Kita harus menghukum kalau ada sesiapa yang mengedarkan risalah seperti itu. Jadi saya itulah sebab masalah ini boleh diselesaikan kalau kita tidak pakai O, kalau kita pakai N. Betul. Sebelum terrorist group sikit sentuh. and the commission of terrorist act. Okey, ya.
Saya faham tentang maksud yang dibawa oleh Batu tu, tetapi di kalangan anak muda mungkin kerana itu jadi satu perkara yang fashionable. Sudah tentu Osama bin Laden teroris, tetapi sekiranya anak muda memakai t-shirt Osama bin Laden, saya pandangan Batu, sekiranya di kota London, di kota New York, kerana anak muda tu walaupun tidak teroris, adakah Batu menggalakkan anak-anak atau pelajar-pelajar memakai baju yang bercetakkan Osama bin Laden? Kerana itu adalah merupakan fashion. Kita jangan ulangi Itu contoh. Itu saya nak jawab itu. Kita jangan ulangi kesilapan yang dilakukan oleh negara-negara barat. Oleh kerana mereka ambil tindakan keras. Bukan saja gambar Osama bin Laden pakai t-shirt itu dihukum atau diambil tindakan, atau mereka rasa mereka overdo. Siapa-siapa yang pakai ada simbol Islam tidak dibenarkan masuk sekolah. Oleh kerana Barat takut kepada insignia ini, kepada mereka ambil satu pendekatan yang sama. Item yang ada association dengan itu, dia pakai segala yang ada simbol itu diharamkan. Ini yang menjadikan IS mereka lagi keras untuk bertentang, because mereka rasa apa salahnya bila Osama bin Laden suruh kita halau Amerika Syarikat keluar daripada bumi tanah air kita. Itu sebab kita harus bezakan bila kita lawan dengan teroris pun kena pakai akal. Kita kutuk teroris hanya bila mereka ambil tindakan keganasan. Kalau mereka bukan teroris, sesiapa pun, kalau mereka suruh orang untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa, kita kutuk. Itulah sebab saya kata kita tak mau bincang secara konseptual. Saya kata undang-undang ini ada kecacatan. Kita harus khususkan tindakan itu has to be committing a terrorist act. Jangan kita membenarkan, kita menghukum, rather than kata kita tabiah supaya mereka faham perkara ini tidak betul. Ini ada kumpulan ini bertopeng menggunakan anti penjajahan, tapi sebenarnya mereka melakukan penjenahan. Boleh kita juga gunakan Facebook kita untuk membetulkan persepsi. Jangan gunakan tindakan hukuman kepada anak-anak muda yang merasa fashionable, kerana apa yang dihujah oleh setengah-setengah kumpulan ini make sense dan ada logiknya. Jangan kita buat itu. Dan kalau kita lakukan, saya anggap kita lakukan satu kesalahan yang besar, satu kesilapan yang besar, dan ini akan mendorong ramai lagi orang untuk menyokong kumpulan ini, dan ini bertentangan dengan hasrat yang kita lakukan. Saya anggap saya tidak ada masa, saya tidak terima kasih. Saya nak dapat kepastian berapa orang lagi minat. Lepas Spang, Yang Amat Menteri jawab. Sila Spang. Sebenarnya 20 minit ya Spang. Okey.